Sejahtera bertemu kembali dalam MG Flash 4 Jun bersama saya Nur Aini Johari. Kita mulakan dengan berita utama. 3 daripada 298 jemaah haji daripada dalam kumpulan pertama yang dijadual berlepas ke Tanah Suci hari ini didapati positif COVID-19. Pengarah Eksekutif Haji Lembaga Tabung Haji TH, Datuk Seri Syed Saleh Syed Abdul Rahman berkata, individu disahkan positif itu sudah memaklumkan lebih awal keputusan ujian saringan RT-PCR COVID-19 mereka kepada TH. Ada juga kemungkinan berlakunya PCR test daripada pihak jemaah yang mungkin positif. Kerana Kerajaan Arab Saudi telah pun menetapkan bahawa mereka yang PCR test yang negatif sahaja yang dibenarkan untuk menunaikan fardu haji. Begitu juga syarikat-syarikat penerbangan juga menetapkan bahawa mereka yang PCR test negatif sahaja yang dibenarkan meneruskan perjalanan dalam penerbangan mereka. Tambah beliau, pihak TH telah menasihati semua jemaah haji itu supaya melalui prosedur ditetapkan Kementerian Kesihatan KKM dengan menjalani proses kuarantin. Sekiranya mereka tidak mempunyai apa-apa simptom, mereka boleh mendapatkan nasihat pihak hospital serta menjalani ujian PCR sekali lagi. Kalau PCR test mereka negatif dan penerbangan masih ada, kita akan cuba sedaya upaya mendapatkan seat-seat yang kosong untuk membawa mereka juga ke Tanah Suci. Jadi saya rasa yang penting di sini ialah kita mengharapkan bahawa bakal-bakal haji yang akan terbang dalam tempoh yang akan datang ini pada penerbangan-penerbangan yang seterusnya juga harus teliti dari segi mengambil PCR test 56 jam sebelum waktu lapor diri di stesen-stesen berlepas, dan jika positif hendaklah dengan segera memaklumkan kepada tabung haji contact center. Sementara itu, ditanya apa yang perlu dilakukan jika salah seorang daripada pasangan jemaah positif COVID-19, beliau berkata terpulang kepada pasangan terbabit sama ada salah seorang mahu meneruskan perjalanan atau menunggu pasangannya sembuh. Parti Pejuang Tanah Air Pejuang mengumumkan jalinan kerjasama bersama 100 pertubuhan bukan kerajaan NGO Melayu seluruh negara bagi memenangi Pilihan Raya Umum ke-15 PRU15. Pengurusinya Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata ia termasuklah mendekati golongan pesara profesional yang dilihat mampu menjadi senjata parti itu berbanding kerjasama dengan ahli politik parti lain. Banyak kumpulan. Marzuki pun bercakap, Muklis pun cakap, dan ada yang mewakili 100 NGO Melayu. NGO lain banyak. Masing-masing kata ada penyokong lah. Tapi nak kata mereka tak ada penyokong pun tak kena. Kita tak tahu. Yang kita tahu mereka bercakap berkenaan dengan masalah orang Melayu, dan mereka juga berminat untuk menyelamatkan masa depan orang Melayu. Beliau berkata demikian selepas merasmikan pemukiman pejuang Melaka di Air Keroh hari ini yang turut dihadiri Presiden Pejuang Datuk Seri Muklis Mahathir dan timbalannya Datuk Marzuki Yahya. Sementara itu, ditanya adakah pejuang boleh berkongsi khemah dengan parti lain, Tun Dr. Mahathir berkata mereka tiada masalah selagi memegang prinsip yang sama. Tegas Perdana Menteri, mereka bersedia mempertimbangkan kerjasama dengan mana-mana pihak sekiranya tiada penyangak. Jualan kereta Proton Holdings Berhad meningkat sebanyak 10.8% kepada 9,792 unit pada Mei 2022. Prestasi positif dicapai setelah syarikat berkenaan berjaya meningkatkan pengeluaran dengan mengatasi isu bekalan komponen. Timbalan Pegawai Eksekutifnya Roslan Abdullah berkata, sama seperti semua jenama industri otomotif, Proton masih berusaha untuk mendapatkan bekalan komponen supaya boleh memenuhi tempahan yang tertunggak. Katanya dalam satu kenyataan hari ini, Proton X50 terus menguasai pasaran SUV selepas 2,779 unit didaftarkan pada bulan Mei, membolehkan ia menyandang kedudukan pertama bagi segmen SUV secara keseluruhan. Manakala dua lagi model Proton yang kekal di tempat pertama di segmen masing-masing adalah Proton S70 dan Proton Izora dengan jualan sebanyak 692 unit dan 387 unit.
Mengenai Proton Saga, beliau berkata model paling laris syarikat itu berjaya meraih jualan sebanyak 3,996 unit pada Mei, menempatkan ia di tangga kedua bagi sedan segmen A. Seterusnya, majoriti pelarian Afghanistan di Malaysia enggan pulang ke negara asal mereka kerana bimbang dibunuh oleh puak Taliban. Lebih-lebih lagi mereka yang terdiri daripada etnik Kazakh yang terancam sejak pemerintahan Afghanistan diambil alih oleh puak Taliban. Seorang pelarian Afghanistan, Mahdi Nazari, mendedahkan dia yang hanya bekerja sambilan sanggup berbuat apa sahaja demi memastikan keluarganya tidak lapar dan mempunyai tempat berteduh di negara ini. Pemuda berusia 23 tahun itu ditemui ketika diperiksa penguatkuasa Jabatan Imigresen Malaysia JIM dalam satu operasi di sebuah kondominium di Ampang malam tadi. Sementara itu, Pengarah Imigresen Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Samsul Badri Mohsin berkata, pelarian Afghanistan sanggup tinggal beramai-ramai dengan menyewa kondominium kerana beranggapan ia lebih selamat. Hasil siasatan mendapati hampir semua pelarian Afghanistan yang tinggal di kondominium di Ampang telah berada di negara ini sejak 3 tahun yang lalu. Biasanya diorang datang secara satu family. Pasal dia pelarian, dia lari satu family tu ke sini. So sampai kat sini semua minta kad UN tadi lah. Memang macam tu lah dia duduk ramai-ramai kat sini. Orang ramai diingatkan agar berhati-hati sekiranya menerima email yang menggunakan profil pemimpin negara, ketua organisasi atau syarikat yang memberikan arahan di luar daripada kebiasaan. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM berkata, sebarang komunikasi yang diterima luar daripada kebiasaan perlulah disemak dan ditentukan kesahihannya serta tidak dikongsikan dengan mana-mana pihak. Tambah SKMM, dalam kenyataannya ia bertujuan untuk mengelakkan diri dari menjadi mangsa kepada aktiviti yang berniat jahat dan berunsur penipuan. Peringatan ini dikeluarkan susulan aduan yang diterima dari orang ramai di mana terdapat email yang tidak ditentusakan telah ditangkap layar dan disebarkan melalui aplikasi pemesejan dalam talian. Orang ramai juga diingatkan untuk membuat semakan dengan pihak yang terlibat iaitu pihak yang profil atau identiti yang digunakan serta tidak menyebarkan sebarang kandungan yang mencurigakan bagi mengelakkan kekeliruan umum. Selain itu, laporkan kepada polis sekiranya telah dipastikan kandungan email itu tidak dibenarkan atau palsu bagi memudahkan tindakan sewajarnya diambil. SKMM juga berkata sekiranya ada menerima email yang mencurigakan, sertakan email header bagi email tersebut semasa mengemukakan laporan kepada pihak polis. Orang ramai juga boleh membantu memberhentikan penyebaran email itu dengan melaporkan penyalahgunaan email kepada penyedia perkhidmatan email seperti Gmail atau Yahoo Mail. Penyebaran kandungan palsu ini boleh dikenakan tindakan perundangan di bawah Seksyen 505 Kanun Kesesaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Terus bersama kami untuk perkembangan terkini dari masa ke semasa. Hanya di platform media sosial Malaysia Gazette di Facebook, Twitter, Instagram dan juga YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan salam hormat.